Ya, kalau nak bergaduh tu kita kena pilih juga orang. Ya ke? Saja saya kata. Nak bergaduh ke? Nak. Pilih. Jangan ikut suka dengan siapa pun kita nak bergaduh. Jangan. Ya. Tambah-tambah kita bergaduh dengan ulama. Bergaduh dengan para alim ulama. Para alim ulama ni ada yang wali Allah, ada yang tidak wali Allah. Tapi walau bagaimanapun kedudukan mereka tinggi. Kalau nak bergaduh, gaduh dengan ustaz boleh lah. Kan? Dengan ulama jangan sekali-kali. Bimbang-bimbang. Ulama tu bukan setakat dia ulama, dia wali Allah. Habislah kita. Sebab Allah isytihar perang dengan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma syrah lana sudurana. Ya Allah, kau lapangkanlah hati-hati kami ya Allah. Wa hassin akhlaqana wa adabana ya Allah, kau perelokkanlah akhlak-akhlak kami dan adab-adab kami ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kau permudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan di akhirat ya Allah. Allah marzuqna al-fahma wal ilma ya Allah, kau rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan ya Allah. Wal hikmata wal aqla, kau rezekilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang sempurna ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang dimuliakan, dihormati ya seluruh para pegawai masjid, ya Kak Salwa dan seluruh urustia Raudatul Muslimah Masjid Al-Falah. Ya saya hormati dan semuliakan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, seperti biasa pada pagi yang mulia ini, pada hari yang mulia ini, kita bersama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang kita faham bahawa bersyukur itu adalah suatu kewajipan dan bukan sekadar suatu kewajipan yang membebaskan diri kita daripada kufur dan meletakkan diri kita sebagai seorang yang bersyukur. Bahkan memuji Allah ataupun kalimah alhamdulillah itu adalah merupakan sebaik-baik doa. Kalau kita nak berdoa dengan doa-doa yang mustajab, salah satu doa yang mustajab ialah alhamdulillah. Walaupun ianya kalimah zikir, tetapi kalimah itu akan menambahkan lagi segala nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kadang-kadang kita nak tambah rezeki, nak tambah nikmat, kita berdoa lah, minta rezeki dan minta nikmat. Tetapi kalau ada setengah orang tu dia hanya sebut alhamdulillah, maka Allah akan tambahkan lagi ya segala apa yang sudah sedia ada pada dirinya. Sebab tu para alim ulama ya di dalam menulis kitab, dalam memulakan bicara, sentiasa mengingatkan dirinya dan mengingatkan ya orang yang mendengar ya, supaya sentiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada pagi ini kita teruskan lagi ya pembacaan kitab 40 hadis cinta pada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pagi ini muka surat berapa kita ya? 70. Ya muka surat 70. Baik, al-hadis as-salis wal ashrun. Al-hadisus salisu wal ashrun. Hadis yang ke-23. Al-hadis as-salis yang ke-3 wal ashrun ya 20 yang ke-23. Baik, an Sayyidina Zaid bin Aslam an abihi an Umar anna Sayyidina Umar, kita terus terjemah dah ya. An Zaid bin Aslam ya daripada Sayyidina Zaid bin Aslam, an abihi daripada ayahnya, anna Umar bahawa sesungguhnya Sayyidina Umar kharaja ilal masjid yauman, ya keluar dan pergi ke masjid yauman pada suatu hari. Ini kalau bahasa Arab lah, kalau bahasa kita ya pada suatu hari Sayyidina Umar keluar ya dari masjid. Ya dia telah keluar dari masjid
Kemudian fawajada Muaz ya bin Jabal. Lalu Sayyidina Umar telah mendapati ataupun telah bertemu dengan Sayyidina Muaz bin Jabal inda qabri Rasulillah, ya, di mana Sayyidina Muaz bin Jabal itu berada di sisi kubur ya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia beki, yang mana dia sedang menangis. Sayyidina Muaz tu sedang menangis. Faqala, lalu Sayyidina Umar berkata atau bertanya, ma yubkika ya Muaz, apakah yang menyebabkan kau menangis wahai Muaz? Qala, lalu beliau menjawab, yubkini, yang menyebabkan aku menangis ni, hadisun, ya, berkait dengan sebuah hadis, sami'tuhu, yang telah aku dengar, min Rasulillah, ya, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqul, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-yasinu minar riya syirkun, ya, al-yasiru minar riya syirkun, ya, sedikit daripada riya itu adalah syirik. Diterjemah apa yasir di sini, ya? Yasir ni asal maknanya benda yang paling mudah. Ya, sedikit. Yasir, ya, benda yang paling mudah ataupun benda yang sedikit sahaja, ya, daripada riya itu telah dikira syirkun, syirik. Kemudian yang diingati lagi apa yang Nabi sebut, waman ada aulia Allah, sesiapa yang bermusuh dengan wali-wali Allah, faqad barazallah bil muharabah, maka Allah Ta'ala akan mengisytiharkan, ataupun baraza ni Allah akan menzahirkan, menunjukkan. Kalau siapa yang belajar dhamir, ingat lagi tak belajar bahasa Arab? Bahasa Arab ni salah satu yang kita belajarnya ialah kita belajar berkait dengan berkait dengan dhamir, kata ganti nama. Kata ganti nama ni saya sejuk. Salah satu daripada saya ni allergic dengan sejuk. Orang kampung tak boleh dengan aircon. Tak apa, sekejap je dia jadi sejuk. Allah subhanallah, macam-macam. Baik, baraza ni kalau kita belajar dhamir, dhamir tu ada dhamir yang baris, dhamir yang mustatir. Dhamir baris, dhamir mustatir. Apa makna dhamir baris? Iaitu kata ganti nama. Saya sekadar nak ambil perkataan tu sajalah, ya, yang nyata, dhamir yang nyata, dhamir yang jelas, yang boleh disebut, yang boleh dibaca, yang boleh dilihat. Ada satu lagi kata ganti nama dalam kita kita apa ni? Kita belajar, dipanggil dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi. Tak apalah apa yang saya nak sebutnya, faqad barazallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ni, ya, dia kalau kita sebut dia mengisytiharkan, ataupun dia menzahirkan, dia akan menunjukkan. Tapi di sini dia terjemah mengisytiharkan peperangan, ya, bil muharabah, peperangan kepada orang yang bermusuh dengan wali-wali Allah. Ini salah satu daripada perkara yang kita kena ingat, ya, di luar sana ada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi aulia-aulia, ya, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bimbangnya bila mana kita ni bermusuh dengan dia. Mungkin sebab masalah wali ni ialah dia salah satunya kita susah nak kenal. Setengah ulama mengatakan Allah Ta'ala ni menyembunyikan para aulianya lebih daripada dirinya. Allah Ta'ala mudah kita nak kenal, walaupun susah juga kan, tapi mudah kita boleh belajar sifatnya, kita boleh belajar akan segala ciptaannya. Ya, sebab tu Nabi minta kepada kita supaya tafakkaru fi khalqillah. Hendaklah kamu tengok, ya, kepada makhluk-makhluk Allah, dan berfikir tentang makhluk Allah, ya, langitnya, buminya, dengan segala makhluk yang melatanya, binatangnya, tumbuh-tumbuhannya, itu adalah bukti kewujudan Allah yang tidak mampu untuk manusia nafikan. Dan manusia mahu tak mahu, nak tak nak, kena akur. Termasuk kafir musyrik. Ya, kafir musyrik pun ada ayat Quran, wala in sa'altahum, kalau kamu tanya mereka wahai Nabi Muhammad, siapa cipta langit, siapa cipta bumi, yang kafir musyrik duk sembah berhala tu pun la yakulun Allah, dia jawab Allah. Kerana tak mungkin dia jawab selain daripada jawapan itu. Kalau dia nak kata datuk nenek dia,
Tak munasabah. Datuk nenek dia kemudian lagi nak banding dengan bumi dan langit. Apatah lagi kalau dia nak kata patung-patung yang duduk dekat berhala. Yang tu lagi lah tak munasabah kerana patung tu pun dia yang buat. Dia yang letakkan kat situ. Akhir sekali dia pun berfikir juga bahawa tidak ada jawapan lain kecuali Allah. Ada pun wali-wali Allah ni susah kita nak kenal. Bahkan ada yang disebut wali mastur. Itu yang nak sebut mustatir tadi, mastur. Apa makna wali mastur? Wali yang disembunyikan oleh Allah. Kita nampak dia biasa saja. Kita lihat di sini. Antara contohnya, apakah sifat-sifat tersebut? Yang kita nak belajarnya orang yang dicintai oleh Allah. Ini salah satu daripada golongan yang akan dicintai oleh Allah, iaitu innallaha, sesungguhnya Allah Taala ni yuhibbu, mencintai al-abrar, orang yang baik-baik. Ya, al-abrar ni orang yang baik. Kemudian al-atqiya, orang-orang yang bertakwa. Al-akhfiya, orang-orang yang ni akhfiya ni kalau dia terjemah apa di sini? Yang sembunyi, yang tidak menonjol-nonjolkan diri. Apa lagi tu? Dia tulis di sini yang tidak dikenali kan. Khafi ni ialah yang tersembunyi. Dia datang dalam satu majlis, contoh di sinilah, kita baca lagi lah. Allazina, siapakah mereka ni? Al-abrar, al-atqiya, al-akhfiya. Al-akhfiya, orang yang tidak dikenali, yang dia ni sembunyi. Siapa mereka? Allazina, mereka adalah orang-orang yang in ghabu lam yutafaqqadu. Apabila mereka ni gaib, mereka ni tidak ada. Ghabu tu mereka tak ada. Dan mereka ni tidak kita rasa kehilangan. Ya, kalau dia tak ada, tak adalah. Tidak kata, dah mati dah dia, satu dunia bercakap pasal dia. Tak ada. Ya, dia matilah. Wa in hadaru lam yu'rafu, kalau dia hadir, contoh dia hadir dalam majlis kita ni, lam yu'rafu, dia tidak dikenali. Kalau dia tak datang pun orang tak tanya dia, kalau dia datang pun orang tak kisah dengan dia. Ni ya. Qulubuhum masabih al-huda. Ya, qulubuhum masabihul huda. Hati mereka diibaratkan pelita. Masabih ni jamak kepada misbah. Misbah tu satu pelita. Masabih beberapa pelita. Maknanya hati dia, seketul hati dia ni seumpama pelita-pelita yang menerangi dengan cahaya hidayah. Yang mana cahaya hidayah itu yang muncul daripada setiap penjuru bumi yang gelap. Yakhrujuna, yang mana cahaya hidayah daripada hati mereka itu, yakhrujuna, keluar, kalau kita sebut bahasa asalnya, yang muncul min kulli ghabara'il muzlimah, daripada penjuru bumi yang gelap. Siapa mereka ni? Adalah awliya-awliya Allah yang hati mereka penuh dengan cahaya hidayah. Siapa yang duduk dengan mereka akan mendapat hidayah, akan dilimpahi dengan cahaya hidayah. Ini wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca syarah dia sebelah tu dulu. Kita hurai satu persatu insya-Allah. Muka surat 72. Hadis ini mengandungi peringatan yang penting tentang bahaya riak. Riak. Ada kat bawah tu, dia ada nota kaki sikit tu, boleh kita baca ambil manfaat. Apa makna riak? Walaupun kita dah faham dah makna riak, maka dia tulis di sini, riak bermaksud melakukan atau meninggalkan suatu ibadah kerana selain Allah. Ia bertujuan diperhatikan oleh manusia. Dia ada dua situasi. Selalunya kita belajar apa makna riak, buat ibadah nak tunjuk-tunjuk. Pun betul juga riak. Satu lagi, meninggalkan ibadah takut orang tengok. Pun juga riak. Contoh kita nak solat kat masjid. Nak solat apa? Solat sunat. Tapi tak jadi nak solat. Sebab apa? Takut orang tengok. Itu pun riak. Ni dalam makna yang lebih luas. Ada satu takrif lagi kalau kita baca kitab-kitab yang lain. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin pun ada. Salah satu takrif riak ni, apa pengertian riak? Riak ni ialah meninggalkan ibadah kerana manusia, itu riak. Nak buat ibadah tak jadi. Nak berzikir tak jadi, takut orang tengok. Nak baca Quran tak jadi, takut orang tengok, itu riak. Habis, kalau melakukan ibadah itu kerana orang, itu bukan lagi riak, itu kufur. Kerana sudah beribadah tapi untuk orang, itu dah lain dah kedudukannya. Ada juga takrif yang seumpama itu. Sebab tu di sini merupakan suatu benda yang dikatakan terlalu amat bahaya bila mana seseorang itu ada riak dalam diri dia.
Ya, kerana dia boleh membawa diri dia kepada kebinasaan yang begitu bahaya sekali. Sehingga disebut kufur dan syirik. Syirik tu syirik apa? Yang dinamakan syirkul khafi, syirik yang tersembunyi di dalam diri seseorang yang dia tanpa sedar. Tapi syirik ini tidak menjatuhkan dan menggugurkan akidah. Jangan pula tuan pernah syirik ke tuan? Pernah. Tak ada dah akidah tuan. Sebab riak tu adalah syirik. Bukan syirik di sini ialah syirik kan ada dua. Satu nama apa syirik? Syirik jali. Ar-syirkul jali. Syirik yang nyata, yang terang, yang jelas. Ya, itu syirik yang nyata yang jelas ialah syirik menyembah berhala. Atau menyembah selain Allah. Terang-terang dia sembah pokok. Ya, kadang-kadang orang kata sembah berhala, dia tak sembah berhala, dia sembah pokok ustaz. Ada setengah tu dia tak sembah pokok, dia sembah lembu. Selembah selain Allah, beribadah kepada selain Allah, itu syirik yang nyata. Iaitu menggugurkan akidah. Yang keduanya ialah beribadah kepada selain Allah. Untuk tunjuk kepada selain Allah. Riak, dalam bahasa mudahnya kita sebut riak, maka itu adalah syirkul khafi. Syirik yang tersembunyi. Dan syirik tersembunyi ini dia tidak menggugurkan akidah, tetapi dia meletakkan kedudukannya dalam keadaan yang begitu sekali bahaya. Ya, kerana apa? Kerana kita akan baca ada hadis kat bawah tu insya-Allah. Yang keduanya, peringatan yang paling penting juga ialah berkait dengan memusuhi para wali Allah. Dia ada juga tu nota kaki kat bawah tu. Wali Allah merupakan golongan istimewa di sisi Allah yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang tinggi serta akhlak yang terpuji yang menjunjung sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini takrif umum lah. Takrif yang kita baca yang dalam hadis tadi. Cuma saya ulang lagi sekali. Mungkin saya wali ni dalam bahasa Arab, wali dia ada dua maksud. Satu wali penjaga, satu lagi wali dijaga. Wali penjaga dengan yang dijaga. Jadi Allah adalah wali kepada orang beriman. Maka Allah dia menjaga orang beriman. Dan orang beriman tu adalah wali Allah yang dijaga oleh Allah. Dalam surah Al-Baqarah juzuk yang ketiga, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Ingat ayat tu ya? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati. Saya pun tak ingat ayat yang keberapa. Ya. Nanti saya tengok balik insya-Allah. Allahu waliyul ladzi, Allah ni adalah wali kepada orang-orang beriman. Apa makna Allah ni wali kepada orang beriman? Iaitu Allah Taala yang menjaga orang-orang beriman. Sebab tu ulama mengatakan orang beriman ni semua wali Allah. Yang dijaga oleh Allah. Tapi wali ni dia ada maqam dia ada martabat dia. Tapi walau bagaimanapun sesiapa yang bermusuh dengan orang beriman ni, tunggulah dia, Allah bermusuh dengan dia. Allah akan isytihar perang kepada dia. Sebab tu kalau kita nak apa ya? Kalaulah ya, kalau nak bergaduh tu kita kena pilih juga orang. Ya ke? Saja so kita tahu. Nak bergaduh ke? Nak. Pilih, jangan ikut suka dengan siapa pun kita nak bergaduh, jangan. Ya. Tambah-tambah kita bergaduh dengan ulama. Bergaduh dengan para alim ulama. Para alim ulama ni ada yang wali Allah, ada yang tidak wali Allah. Tapi walau bagaimanapun kedudukan mereka tinggi. Kalau nak bergaduh, gaduh dengan ustaz bolehlah. Kan? Dengan ulama jangan sekali-kali. Bimbang-bimbang ulama tu bukan setakat dia ulama, dia wali Allah. Habislah kita. Sebab Allah isytihar perang dengan kita. Kalau isytihar perang dengan malaikat, okey lagi lah kan? Ya ke okey? Malaikat isytihar perang dengan kita itu masih makhluk Allah. Memang malaikat ni tak mampu ditandingi oleh kita yang lemah. Ya. Kekuatan yang Allah beri kepadanya dengan kekuatan yang luar biasa yang tak mampu kita nak lawan dia. Tapi dia masih makhluk. Bila mana dia masih makhluk, kita ada Al-Khaliq, ada Allah untuk kita mohon pertolongan. Tapi kalau kita dah lawan Allah sendiri, Allah pula bukan kita nak lawan Allah. Mungkin kita tak mampu, kita dah tahu dah. Tiba-tiba Allah sendiri isytihar perang melawan kita. Kemana kita nak pergi? Kepada siapa lagi kita nak memohon? Sebab apa? Puncanya kita lawan kekasih-kekasih Allah ataupun wali-wali Allah. Sebab tu kalau kita berbeza pandangan pun, tak tahulah kita layak tak layak berbeza pandangan dengan seseorang yang berilmu, yang ulama. Macam kita pergi jumpa doktor pakar bagi satu nasihat kepada kita berkait dengan diri kita.
Kita boleh tak beza pandangan dengan dia? Ha? Layak tak kita ni pesakit, ya, pergi jumpa doktor pakar, doktor pakar bagi nasihat kat kita, kita kata saya tak berapa setuju dengan pandangan doktor, saya ada pandangan saya sendiri. Boleh? Ya? Bincang untuk kita, untuk kita bagi pandangan pada dia bagaimana nak ubat kita. Faham lah. Tapi kalau sampai satu tahap, pandangan itu kita nak sanggah pandangannya, nak tentang pandangannya, tak setuju dengan pandangannya, tak boleh lah. Tapi kenapa ramai orang bangkang tentang dengan pandangan ulama? Ulama kata A, dia kata B, ulama kata B, dia kata C, ulama kata ni. Ulama kata macam ni ayat Quran, dia kata macam ni pula. Kenapa? Dia lagi pakar lah. Tapi layak tak layak? Tak layak. Tak layak. Jadi bimbang-bimbangnya yang dia duduk berdebat tu, duduk lawan tu, yang tu wali Allah. Habislah dia. Ni kena hati-hati. Sebab tu dia menangis. Kenapa? Kerana bimbang, risau umat selepas ini mengambil sikap-sikap yang tidak sepatutnya. Yang pertama dalam bab ibadah, riak, ya, kepada selain Allah, tunjuk kepada selain Allah, iaitu riak, ataupun bermusuh dengan para wali. Baik, kedua-dua perkara ini menyebabkan seseorang Muslim akan mendapat kerugian di akhirat. Dua-dua dia rugi. Boleh jadi atas muka dunia dia menang lah, dia nampak dia menang. Ya, kalau dia riak, dia rasa dia hebat lah kan. Dia tunjuk kat orang ni, dia tunjuk kat orang ni. Ya, sebab tu pergi umrah ni kan, ni dah mula pergi umrah ni. Memang rasa teruja. Kan, rasa teruja, kemudian duduk, ni tolong ingatlah ya. Duduk ibadah, kemudian up gambar. Alhamdulillah, baru lepas solat duha, depan Kaabah. Itu nak cakap macam mana tu ya? Riak ke apa tu? Tak tahu kan? Tengok pada niat. Niat kerana Allah. Up gambar tu niat kerana Allah. Gitu. Macam mana tu agak-agak tu? Cuba kita buat keputusan sikit. Macam mana saya nak buat keputusan? Agak-agak tengok hati dia kan. Kita kata tengok hati dia lah Ustaz. Baik, agak-agak hati dia tu macam mana agak-agak? Maknanya ikhlas lah kan. Ikhlas, di gambar tu ikhlas lillahi ta'ala. kita pun tak ada jawapan. Sebab kalau ikhlas untuk Allah, Allah sudah melihat. Allah sudah tahu, dan Allah sudah maha tahu, dan Allah sudah maha melihat. Tak boleh tunjuk lah kan. Kecuali kalau kita hantar dekat mak kita, ayah kita, adik-beradik kita, tu boleh lah. Sekarang saya dah ada kat sini sekarang ni, alhamdulillah selamat. Tapi kalau up pada Facebook, Instagram, Twitter, tu untuk umum tu, wallahu alam. Jadi hati-hatilah lepas pada ni. Bila nak pergi? Minggu depan. Kan? Tahun depan insya-Allah. Begitulah, tolong hati-hatilah ya. Allahu Rabbi. Sebab dia bab hati ni susah. Syaitan duk tunggu masa, duk tunggu bab dia masuk sikit. Alhamdulillah. Bagus juga letak kat depan tu. Alhamdulillah. Dah selesai solat apa? Tahajud. Kan? Salam tahajud. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okeylah, kita fahamlah, saya yakin ya, tuan-tuan dan puan-puan faham. Moga-moga Allah lindungi kita daripada ada riak. Tetapi kalau berlaku, memang kerugian yang amat besar kita di akhirat nanti. Habis kita. Ya, itu pun yang ada pun. Itu je yang ada. Kalau yang ada itu pun dah tak ada, dah hilang di akhirat, apa lagi yang nak ganti? Habislah kita. Yang keduanya, tolong berhati-hati dalam kita. Cuma satu lagi, kadang-kadang para awliya ni, dia tak nampakkan diri dia ulama. Ya, orang-orang biasa. Kan ada satu kisah tu kan? Ada seorang ulama daripada Hadramaut, tak silap saya, Hadramaut Yaman. Dia pergi ke Mesir. Maka dia pergi ke Mesir. Dia sampai di Mesir ni, dia kata, ada tak wali-wali di Mesir ni? Oh, Mesir ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dah pergi tahulah. Kita tengok suasana zahir dia, ya Allah. Kita nak kata apa ya? Nampak zahir dia tu, kita nak cakap apa ya? Hiruk pikuk lah, haru biru kita tengok. Subhanallah.
Yang macam-macam dengan suaranya, dengan bergaduhnya. Saya masa mula-mula sampai di airport tu, dah mula-mula sekali tengok Arab duduk bergaduh. Bergaduh sampai tahap nak bertumbuk, tapi tak bertumbuk orang dia bagus. Dia letak kepala gitu je. Macam tu. Dia macam ni. Kalau tempat kat Malaysia ni dah habis dah. Dah bertumbuk dah, tapi bergaduh. Polis bergaduh dengan driver taksi. Driver taksi selama je lawan polis tu. Tengking apa semua sekali. Macam ni ke? Jadi kita pun tanya soalan. Ada wali tak kat sini? Kalau macam ni lah dunia dia. Dengan keras, akhlaknya keras. Ya, selalu tengking orang, bergaduh. Kita pun dah jadi duduk situ, kalau tak bergaduh tak sah. kalau belajar kat Mesir, tak bergaduh dengan Arab Mesir, tak sah. Dan kita pula bergaduh ni bukan setakat bergaduh biasa, rasa aku tumbukkan dia ni. Dia jadi macam tu tahap dia. Ada wali tak? Rupa-rupanya ada satu kali ulama Adamau ni dia pergi, dia berdoa kepada Allah untuk dia pegang tasbih, dia nak kira ada berapa wali kat situ. Duk sekejap datang, dia katanya dia pergi, ada tukang sapu. Duk sapu. Ni saya cerita tak secara ringkas sangat kan. Dia sapu, kemudian dia pergi tegur. Dia kata jangan lupa gerakkan satu tasbih. Tukang sapu tu cakap. Tak ada orang bagi tahu. Maknanya wali ni dia tahu. Kamu datang nak kira wali-wali kan? Tolong gerakkan satu tasbih. Tukang sapu tu wali. Kemudian naik bas. Konduktor bas tu pergi kat dia, gerakkan satu tasbih. Konduktor bas, wali Allah. Akhir sekali habis dia jumpa orang yang memang tak jangka. Duduk jual buku. Kalau di Hadramaut tu, seorang Habib tu dia jual buku kaki lima tu. Jual buku-buku lama. Tapi kalau ulama-ulama besar lalu kat situ mesti pergi bersalam, cium tangan dia. Rupanya wali Allah. Ni kadang-kadang yang macam tu yang kita risaunya. Kita tengok, kita pandang dengan sebelah mata, atau bimbang-bimbang kita hina dia. Ini habislah kita. Tapi kita tak apalah, selepas tu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, walaupun banyak amalan tak kala hidup di dunia, dia akan rugi akhirat. Bahayanya penyakit riak ini digambarkan oleh Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Mahmud Ibnu Labib radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, inna sesungguhnya akhwafa ma akhafu alaikum. Akhwafa ni yang paling aku takut. Akhwafa ni yang paling ditakuti, ma akhafu alaikum yang paling aku takut berlaku ke atas kamu. Tapi dia terjemah ringkasnya, sesungguhnya perkara yang paling aku takut terjadi kepada kamu, asyirkul asghar, syirik kecil. Qalu, lalu sahabat Nabi bertanya, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apakah syirik kecil wahai Rasulullah? Qala ar-riya. Maka disebutnya ialah riya. Yaqulullah azza wa jalla lahum yaumal qiyamah. Maka Nabi menceritakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada mereka, kepada orang-orang yang riak itu pada hari kiamat. Lahum iza juzya nasu bi amalihim. Apabila diberi ganjaran-ganjaran pahala kepada manusia. Ada dia tertinggalkan ya. Tertinggal dia punya terjemahan. Saya ulang lagi sekali dalam bahasa Arab tu ya. Bila mana sahabat Nabi tanya apakah yang dimaknakan syirkul asghar, dimaksudkan, Nabi kata riya. Yaqulu azza wa jalla, lalu Allah azza wa jalla berfirman pada hari kiamat. Bila Allah berfirman tu, iza, ketika waktu manusia-manusia itu diberi balasan bi a'malihim, akan amalan-amalan mereka. Ada terjemah yang tu? Tak ada kan dalam tu? Tak ada dalam tu. Apa yang Allah bagi tahu di saat diberi balasan ganjaran pahala? Allah halau manusia tersebut. Idhabu, pergilah kamu. Ilal ladzina, kepada orang-orang yang kuntum adalah kamu turauna fid dunya, yang kamu tunjukkan amalan kamu kepadanya di dunia. Di situ baru dia terjemah. Dia ada tertinggal terjemahan tu. Terjatuh terjemahan. Tu kena belajar bahasa Arab tu. Kalau tidak tertinggal. Bila Allah halau ni, di saat Allah himpunkan manusia di pada mahsyar, di saat Allah nak bagi ganjaran-ganjaran pahala, maka termasuklah yang riak-riak ni pun tunggulah pahala. Dulu duk tunjuk kat orang, sembahyang tunjuk kat orang, qiyamul lail tunjuk kat orang, baca Quran tunjuk orang, sedekah tunjuk pada orang. Bila mana balik akhirat nak minta dengan Allah.
Maka Allah halau, idhabu, pergi kamu. Ilal ladzina, ya kamu nak pergi ke mana? Sila kamu pergi kepada orang-orang yang kamu tunjuk amalan kamu di dunia dulu. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaa, maka di situ kamu tengoklah, kamu lihatlah, adakah kamu mendapat ganjaran di sisi mereka itu kerana mengharapkan perhatian mereka. Dulu tunjuk kat siapa? Tunjuk kat imam. Pergi minta dengan imam. Imam tak salah. Jangan salah imam pula. Kita yang duk sembahyang tu. Ya, masa imam tak ada, punya laju. Masa imam ada, rukuk pelan-pelan. Betul ya? Masa orang tak ada, baca punya laju Quran. Depan orang, punya perlahan, lagu-lagukan lagi. Tu macam mana tu? Contohnya. Ni contoh. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, okey, alhamdulillah. Ya, moga-moga Allah Ta'ala jaga kita. Kadang-kadang sebenarnya kalau kita bincang lah kan, ni kalau kita baca kitab, sebab tu kadang-kadang dia baca kitab ni, dia jadi mengantuk, dia jadi terikat dengan kitab. Sebab tu kadang-kadang ustaz tu dia berhenti sekejap, dia hurai. Hurai inilah yang hilangkan mengantuk. Ya. Contohlah, kita nak riak apa? Cuba tanya soalan pada diri kita. Aku nak tunjuk apa? Nak tunjuk solat. Banyak ke solat kitanya yang nak tunjuk kat orang tu? Sempurna ke solat kita? Nak tunjuk ni, biar tunjuk yang betul-betul. Kalau betul nak tunjuk, agak-agak berapa rakaat semalam? Saya semalam ustaz, 100 rakaat. Tu baru puas hati kalau nak tunjuk. Tulis kat Facebook tu, alhamdulillah semalam 100 rakaat qiyamul lail. Tu baru betul. Ni kalau sekadar 2 rakaat, 10 rakaat, tak payahlah buat malu je. Ya. Nak tunjuk bacaan Quran. Okey, nak tunjuk. Cuba tanya, nak tunjuk apa? Nak tunjuk apa? Banyak. Nak tunjuk banyak. Nak tunjuk banyak. Berapa banyak? Alhamdulillah hari ni dah 30 juzuk khatam. Hari ni. Barulah okey jugalah. Ataupun alhamdulillah, ya semalam masuk pertandingan, ya peringkat apa? Peringkat antarabangsa, menang. Nombor 3 pun okey lah. Sebab antarabangsa. Baru okey nak tunjuk. Ni nak tunjuk apa? Ya. Nak bertanding Kori peringkat USG pun tak lepas. Betul, saya cakap samalah saya pun. Samalah saja. Nak tunjuk apa? Ya. Kemudian suara pula orang dengar mengantuk. Suara kita bukan merdu sangat pun nak banding dengan Kori-Kori yang ada. Habis nak tunjuk apa? Sebab tu kalau nak tunjuk, biar tunjuk betul-betul. Ni kalau sekadar sikit-sikit, sekadar solat duha 2 rakaat nak masuk Facebook, tak payahlah buat malu lah. Ya malu buat malu lah. Iblis tu, dia boleh naik ke tahap yang tinggi tu, di alam malaikat tu. Dia beribadah 1000 tahun. Ya. Allah angkat dia langit pertama. Dia ibadah 1000 tahun. Allah angkat langit kedua. Ni ada riwayat yang menceritakan. Dia ibadah lagi 1000 tahun. Naik lagi. 1000 tahun ibadah. Kita baru berapa? Itu yang dia takabur tu. Tapi silap juga dia. Dia buat satu kesilapan yang besar. Setelah Allah, dia ni jin. Diangkat kepada satu kedudukan yang begitu tinggi di kalangan malaikat. Ya. Naik kepada maqam malaikat, duduk maqam malaikat. Tapi dah dia tak cerdik. Ya, dia sombong. Tapi kita ni tak sampai ke tahap tu. Tak sampai ke tahap dia angkat berada pada kedudukan malaikat. Habis nak tunjuk apa? Jadi kadang-kadang kalau kita, ya Allah ya Allah maafkanlah aku, ya Allah, rupa-rupanya aku ni tak sedar diri, ya Allah. Kalau kita sedekah. Cuba bagi tahu sedekah banyak mana? Yang kalau betul-betul nak tunjuk lah. 1/3 harta saya bagi ustaz. Ya. Ataupun 2/3. Kalau tak sampai ke tahap itu, majoriti sahabat ni katanya 1/3 majoriti sahabat. Saidina Umar separuh. Kalau Saidina Abu Bakar semuanya sekali. Itu pun dia tak riak. Dia tak tunjuk. Maknanya kalau kita fikir balik, ya Allah, tak mampulah buat malu, memalukan diri kita sendiri. Dahlah memalukan diri kita sendiri, menunjukkan sesuatu yang tak ada apalah. Ya, sekadar 10 rakaat bangun malam, itu pun malam semalam aja ke? Malam sebelum tu?
Khatam Quran. Hari ni lah, ada ke satu hari? Setakat ni dapat satu hari 30 juzuk. 15? Samalah saya pun. Ustaz pun sama. Tuan Haji macam mana? Dah dapat 15 juzuk satu hari? Kalau 15 juzuk pun tak dapat juga kita nak tunjuk-tunjuk kat orang. Habis apa yang kita nak tunjuk? Sekadar kita memalukan diri kita sendiri di dunia, sampai akhirat Allah halau kita lagilah malu. Depan-depan ramai Allah halau. Pergi kamu. Idhabu. Pergi kamu. Kita nak letak mana muka kita hari tu? Pergi ke mana? Pergi cari orang yang kamu tunjuk dulu. Kamu tunjuk kat siapa dulu? Ya? Kamu tunjuk kat Facebook kan? Siapa pemilik Facebook? Nama dia apa? Mak apa nama mak apa tu? Pergi. Mak apa tu Haji? Saya pun nak sebut tak pandai. Pergi tunjuk kat dia. Subhanallah, benda-benda begini ni, subhanallah, memang memalukan kita di akhirat nanti. Itulah yang Nabi sebut. Moga-moga Allah Ta'ala menjaga diri kita insya-Allah. Muka surat 73. Maka berwaspada juga terhadap sikap memusuhi para wali Allah, kerana ia mendatangkan kemurkaan Allah. Allah murka di dunia lagi orang-orang yang memusuhi wali Allah. Tiada kejayaan bagi seorang yang memusuhi para wali Allah, walaupun dengan banyak ibadah dan tinggi pengetahuannya, kerana dirinya telah diisytiharkan perang oleh Allah. Ya wal iyazubillah, moga-moga Allah lindungi kita semua, anak cucu kita, ya, daripada tersilap langkah, ya, kita bermusuh dengan para aulia Allah. Perkara ini ditegaskan oleh Allah sebagaimana firman-Nya di dalam hadis kursi. Hari ini minta maaf, kita bukan nak ta'assub, ya. Tapi saya adalah rezeki Ustaz Azian, kan? Ustaz Azian ada lagi kat sini. Dia imam ke sini lagi? Tak ada dah. Saya masa saya pergi kali kedua jumpa dengan Ustaz Azian di sana. Ya. Kita tengok sendiri. Dan kalau puan-puan boleh pergi ada masa, kita tengok sendiri di tempat tu wali-wali Allah. Dulu kita kata macam mana nak jumpa wali Allah, ya. Tapi bila mana kita duduk di Tarim ni, Madinatul Aulia, bandar para wali. Saya ni nakal jugalah. Ya. Puan-puan okey kan? Tuan-tuan. Kesama gitu. Kadang-kadang hati kita ni kan nakal. Ya ke dia ni wali? Ya ke wali? Kemudian kita test lah. Memang wali lah. Memang wali. Kalau kita test, memang wali. Contoh kalau Habib Omar kan, Habib Omar. Ada beberapa kali saya ni, kadang-kadang saya istighfar sampai sekarang kalau saya ingat kisah tu. Satu kali, jauh, dia duduk jauh. Saya panggil dengan suara tak dengar, memang tak dengar. Saya panggil dengan hati saya. Saya kata kalau Habib ni wali, saya nak panggil dengan hati saya. Saya panggil dengan hati saya, dia pun pusing, dia angkat tangan. Sekali. Lepas tu kali kedua. Kali kedua, masa tu kami pergi satu majlis, dia bawa satu majlis. Masa tu imam solat almarhum Habib Abdullah Shihab. Habib Abdullah Shihab ni digelar Ainu Tarim. Ainu Tarim ni ialah semua benda berlaku dalam Tarim dia tahu. Dia nampak. Baik. Dia jadi imam. Kemudian saya kalau ada apa-apa saya cuba berebut nak duduk paling depan. Tengok keadaan lah. Saya duduk belakang imam tu sikit. Kemudian Habib Omar datang, dia duduk sebelah ni. Saya pun nak bersalam dengan dia. Kerana kita ni kalau boleh bersalam dengan guru memang macam mana nak bersalam? Orang dah iqamah ni. Saya pun cakap dalam hati saya. Saya kata, Habib, saya nak bersalam lah. Dia pun tengok, dia salam. Dua kali. Kemudian ada sekali lagi. Kita ni, ya ke? Lagi sekali. Masa tu pergi ziarah satu tempat, lepas solat doa. Saya duduk sah yang ketiga rasanya. Habib Omar sah yang kedua, sah pertama ataupun sah kedua. Ada imam, guru dia juga. Kalau ada guru dia tak akan jadi imam. Guru tu doa, saya amin. Saya amin, doa tu saya faham. Saya pun amin. Dia baca doa, saya faham, amin. Ada satu rangkap tu saya tak faham. Saya pun cakap macam mana?
Saya kata, yang ni aku tak faham. Dalam hati ni, yang ni aku tak faham, aku tak nak amin. Bila mana saya cakap gitu, Habib Omar duduk depan tu, dia pusing tengok. Dia pusing tengok kat kita, dia tengok. Saya pun tunduk. Amin. Dalam hati, semua dalam hati. Bahasa Arab lah. Cakap Arab lah. Dalam hati. Dia kalau kita duduk kat dengan Arab kan, dia jadi dah biasa. Jadi datang pun datang bahasa Arab. Lepas tu tidur malam. Yalah, satu bilik tu berapa orang ya? Tapi satu katil tu kecil. Jadi buku tu kita tak kat tepi. Kita tidur, kita tak kat tepi. Belah kanan. Buku, kena jaga adab sungguh-sungguh dengan buku ya. Tu. Jangan letak buku tu kat atas-atas kat tempat duduk ni. Kat kursi tu kita letak buku tu. Kita pun duduk punggung kita kat situ. Kita letak buku tu kat punggung tu. Tu. Kalau dalam beg okey. Dalam beg tak apa. Jangan letak gitu. Jadi saya letak buku belah kanan. Bila mana kita tidur, kita tak ingat dah kita pusing ke mana kan? Tak ingat pusing ke mana semalam? Pusing kiri dulu ke pusing ke kanan dulu setelah tidur? Tak ingat. Bila mana tak ingat, saya pun pusing. Bila mana saya pusing, ni datang dengan shawl ni, bam, pukul kat belakang ni, bam. Saya pun terkejut. Tapi kita nampak dalam mimpi tu, Habib Omar. Nampak dalam mimpi tu, kita nampak dia datang. Kita nampak dia, bam, pukul kita. Habib Omar datang. Kita pun ceklik. Tak ada. Kemudian kita nak lena pula. Datang lagi, bam, pukul kat sini. Kemudian lepas tu baru terfikir, apa sebenarnya ya? Maknanya dalam kita buat salah, dalam mimpi pun dia datang tegur gitu. Yang ni siapa nak percaya, percayalah. Ya, kadang-kadang live ni live. Yang saya yakin puan-puan okey. Ni live ni. Ni live ni. Live ni yang kat luar sana nak percaya, tak nak percaya sebab kita alami. Ya. Kita tahu. Sebab tu kalau siapa-siapa, apa yang saya nak ceritanya ialah orang duk maki hamun dia. Tuduh dia sesat, tuduh dia penyembah kubur. Ni ustaz-ustaz yang di luar sana tu. Kita tak tahu apa cerita. Kalau ikut hadis ni, habislah dia. Banyaklah kalau kita nak cerita sebab kita duduk situ. Ya. Yang tuduh penyembah kubur, siapa yang sembah kubur? Ingat kita ni bodoh sangat tak tahu kubur dengan Tuhan. Di luar sana tu kan dia tuduh kita ni penyembah kubur, dia tuduh Habib Omar penyembah kubur. Ya, punya mulut celupar. Dia ingat kita ni mengaji ni, ingat sampai ke tahap kita ni bodoh tak boleh nilai mana satu kubur, mana satu Tuhan. Dia penyembah pemuja kubur. Penyembah kubur pun ada, pemuja kubur pun ada. Dia ingat kita tak tahu di mana satu Allah, Tuhan yang maha berkuasa, yang maha benar, mana satu kubur. Jadi seolah orang ni kalau dia tuduh orang macam tu kan, seolah dia merendahkan mentaliti orang ni bodoh sangat. Dia terlalu bodoh sangat nak banding dengan dia. Tapi tak tahulah, inilah kisah dia. Ya. Ini yang itu yang lain-lain lagi tu. Ya, ada pakcik tu kan saya cerita tu, pakcik tu. Masa makan tu dia tegur saya. Ya, masa makan, ya, orang Arab dia makan daging dulu, dia makan lauk dulu. Ya, jadi saya dengan pakcik tu, tapi pakcik tu daripada awal dia tak tengok depan dia tengok ya depan dia lah. Depan dia makan lah. Kita ni kan kita tengok lauk tak ada kat depan ni, duduk kat depan situ. Depan dua orang tu. Saya ambil lah lauk tu letak tengah. Dia ambil lagi. Kemudian saya nak ambil lagi sekali, pakcik tu cuik saya. Dah, dia kata. Maknanya kalau dia ada nak makan, bagi kat dia lah. Tapi kita faham apa yang bahasa isyarat dia. Akhir sekali saya cakap dalam hati saya. Saya kata qalilul adab. Saya cakap kat dua orang depan tu. Dalam hati saya. Dalam hati, jangan cakap depan-depan. Saya cakap dalam hati lah. Ya, sebab tu hati kita ni susah nak jaga. Bila mana saya cakap qalilul adab, pakcik tu tepuk paha saya, tunjuk kat hati saya, tunjuk kat hati dia. Dia kata, "Dang, ni." Tu pakcik biasa tu. Barulah kita akui, oh memang betul. Madinatul Aulia, bandar para wali. Pergilah. Subhanallah. Orang-orangnya subhanallah begitu sekali lembut. Budi bicaranya, hormat pada orang. Budi bicara dia. Kemudian orang perempuan nak seminggu, 2 minggu duduk situ tak nampak. Tak boleh tengok. Kalau tengok pun nampak hitam semua. Tu pun kalau kita tengok jauh kan, dia dah pusing ke lain dah. Dia pusing lain, dia lari. Ya, kita pun rasa juga nak tengok kan.
Dah seminggu dah tak tengok. Contohnya lah kan. Ni itu kita kata jiwa kita yang agak nakal. Tak boleh, tak boleh tengok. Sebab tu barulah faham, patutlah dia orang ni subhanallah. Duha, solat duha, orang perempuan dia katanya wallahu alam, ya, 8 rakaat duha tu, 1 rakaat 1 juzuk. Dia orang hafal umur 7 tahun lagi. Kita kat sini memanglah tak mampu sebab kita ni umur 70 tak hafal-hafal lagi. Dia umur 7 tahun, samalah saya pun. Itu yang masalahnya. Okeylah, setakat itulah kita jadi sembang dah. Jadi nak bagi tahunya begitu. Ya, sepatutlah Allah Ta'ala, sebab mereka ni malamnya menangis ya kepada Allah, siangnya beribadah pada Allah, malamnya bangun qiyamul lail, siangnya berpuasa, Quran khatam seminggu sekali, tak wali Allah. Seminggu sekali khatam Quran, seminggu sekali majlis khatam Quran. Mesti majlis khatam Quran, mesti ada orang khatam Quran. Kita ikut je lah, alhamdulillah pun nasib baik kita dapat rezeki. Tiap-tiap minggu, hari Khamis, pagi Khamis majlis khatam Quran. Majlis khatam Quran. Tiap-tiap malam Khamis, malam Jumaat maulid. Tiap-tiap minggu maulid. Ya, mencetuskan rasa rindu, rasa cinta, rasa kasih pada Nabi. Ya, bila mana rindu dan cinta dan kasih pada Nabi, akan pasti dia akan ikut Nabi. Orang ni yang kalau dia ikut, apa ni kita nak kata apa ya, dia ikut dengan sepenuh hati dia bila mana dia mencintai. Betul ya? Bila mana kita cinta pada seorang orang ni, kita akan ikut dia betul-betul. Jiwa, raga kita akan ikut dia. Sebab itulah ulama-ulama dia mencetuskan rasa cinta kepada Allah dan Rasul. Kerana orang yang cinta Allah dan Rasul, dia akan ikut sungguh-sungguh Allah dan Rasul. Samalah kita, kalau kita cinta pada si A ni, dia pergi ke mana? Ke hujung dunia, kita akan ikut dia. Ya, I dah cinta kat you nak bawa I ke mana? Hujung dunia, I akan ikut. Betul ya? Tak ingat dulu, bercakap dulu. You nak kahwin dengan I ni, you nak makan apa? Ikutlah you makan apa. You makan pasir pun I akan makan pasir. Wah, nak makan pasir. Cinta konon. You sanggup berlapar dengan I? Sanggup? Ya, I sanggup segala-galanya. Bukan setakat berlapar dengan you, I sanggup. Mati dengan you pun I sanggup. Wah, ingat dulu kan? Tak nak dah. Ni bohong semua ni. Tapi nak bagi tahunya, kerana apa tu? Kerana satu perkataan yang ada dalam hati kita cinta. Maka sekarang ni kita merubah diri kita, bukan lagi cinta makhluk, cinta Allah dan Rasul. Ya, cinta Allah. Tapi tak mungkin cinta Allah tanpa cinta kepada Rasul. Kerana di situ pintu mencintai. Jadi inilah yang kita belajar. Jadi di luar sana atau di kalangan ni pun ni mungkin ada ni. Ya, wali-wali Allah, jangan kita cari pasal bermusuh dengan wali-wali Allah. Habis macam mana? Kalau macam tu jangan bermusuh dengan semua. Itu yang paling baik. Sebab kita pun tak tahu siapa di kalangan ni yang menjadi kekasih Allah. Ya, ambil apa? Ambil keputusan jangan bermusuh dengan sesiapa pun kecuali satu sahaja. Syaitan. Wallah alam, saya tak ingat itu. Kalau ustaz-ustaz kita kata gitulah. Mesti ada seorang aulia Allah. Inilah yang kita takut kan. Dan aulia Allah ni ada lelaki, ada perempuan. Ya, cuma orang lelaki tu terkenal banyak, dimasyhurkan kerana dia wali, dia ulama. Tu yang dia jadi terkenal. Tapi biasanya wali-wali ni alim, cuma dia tak tunjuk kealiman dia. Ada yang wali yang masyhur ni yang dimasyhurkan oleh Allah bahawa dia ni wali. Contoh kita kata Imam Junaid, Ibrahim bin Adham, ni antara dimasyhurkan. Ada wali-wali yang mastur, disembunyi-sembunyikan oleh Allah. Itulah. Tapi jangan sampai kita rasa kita wali. Tu jangan. Aku rasa ni wali dah. Tu jangan. Ya, kerana wali ni dia tak mengaku dia wali. Wali nikah kena mengaku. Siapa wali ni? Anak perempuan ni siapa wali? Jangan pula warak nanti mengaku wali pula. Ni wali. Tapi kalau wali Allah Ta'ala tu, jangan kita rasa diri kita wali, dan jangan kita sebut kepada orang bahawa kita wali. Ya, man qala lahu syai' fa laysa lahu syai'. Siapa yang mengatakan dirinya berada pada satu kedudukan, dia tidak lagi berada pada kedudukan itu. Kalau dia rasa dia alim, di sisi Allah dia tidak lagi alim. Kerana orang alim, dia tidak akan mengatakan dia alim. Ya, kau yang duk mengaku saya lah alim, saya lah pakar, saya lah tahu, saya ini bukan dah. Dia cari orang lain dah.
Ya, kerana orang alim ni dia tawaduk. Begitulah wali-wali Allah. Ya, dia tidak akan mengaku dia wali. Okey, kita baca lagi di sini. Ya, sini lagilah terang-terang Allah sebut perkataan. Ya, perkataan ialah Allah dalam satu riwayat hadis kursi daripada Sayyidina Abi Hurairah, man, sesiapa sahaja ada ni yang memusuhi li waliyan, yang memusuhi waliku, faqad azantuhu bil harbi, maka aku akan mengisytiharkan perang terhadapnya. Allah, ya, hadis ni hadis sahih Imam Bukhari. Pada penghujung hadis ini juga disebut tentang satu golongan yang beriman yang memiliki sifat-sifat tidak suka menyibukkan diri untuk mendapatkan perhatian manusia sehingga ketiadaannya tidak dicari dan keberadaannya tidak disedari. Ini satu golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala ni dia macam mana ya? Bahasa mudahnya, Allah ni dia nak kita dengan dia saja. Kita dengan dia. Sebab tu amalan yang paling, antara yang paling apa kita kata, yang paling utama ialah qiyamul lail. Bangun di waktu malam, fi jawfil lail. Bangun pada waktu malam di saat orang lain duduk tidur. Itu amalan yang paling utama. Bahkan dikatakan wajib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi sunat kepada kita. Kenapa? Kerana Allah ni dia nak kita dengan dia saja. Sebab itulah macam mana cara kita orang awam ni untuk kita hanya dengan Allah? Hati kita hanya untuk Allah. Diri kita tak apa, dengan keluarga kita, dengan anak isteri kita, dengan masyarakat kita, tapi hati kita dengan Allah. Yang tu Allah paling cintai. Tapi ada orang ni bukan setakat hati dia dengan Allah, diri dia pun dia bagi seluruhnya untuk Allah. Macam Rabi'atul Adawiyah kan. Dia tak ada rumah, dia pergi duduk dalam gua, dia dengan Allah. Tu sebab tu maqam dia tinggi. Tapi orang-orang pilihan, bukan macam kita ni. Kalau kita ni dah awal-awal lagi berkahwin, ya, nak buat macam mana? Nak kena duduk dengan suami lah. Takkan nak pergi duduk dalam gua. Kita dah berkahwin awal-awal, kena duduk dengan isteri lah. Lagi pun dah ada anak dah. Saya pun rasa tak tahu silap juga dulu kahwin. Kan? Ya. Silap pula. Kita nak kata apa kan? Nak kata, oh, kalau aku tak kahwin dulu, aku boleh jadi macam ni. Kan? Tapi silap lah. Tapi nak bagi tahunya sebenarnya hidup ni Allah dah takdirkan. Tak habis lagi ayat. Tak habis lagi. Allah dah takdirkan kita kahwin. Kemudian ada anak. Kemudian duduk dalam masyarakat. Maka kena bermasyarakat lah. Kecuali Allah pilih kita awal-awal. Macam ramai ulama-ulama yang tak kahwin. Imam Nawawi tu. Ya, Imam Al-Hafiz An-Nawawi, dia tak sempat kahwin. Ramai ulama-ulama, berapa puluh-puluh ulama yang mati, yang tak sempat kahwin. Mereka hanya duduk dengan Allah dengan ilmunya. Gitulah. Ada juga wali-wali Allah. Tapi kalau Ibrahim bin Adham tu, dia tinggal keluarga dia. Ya, wali Allah yang besar tu, dia tinggal keluarga. Dia ni raja. Dia raja. Satu kali ada orang berjalan atas bumbung dia. Ni dalam kisah-kisah kitab-kitab boleh baca lah. Ya. Dia kata, kamu cari apa atas bumbung istana? Dia kata, aku cari unta aku hilang. Dia kata, mustahil kamu akan jumpa unta kamu atas bumbung istana aku. Oh, dia kata begitu ke? Aku pun nak bagi tahulah pada kamu. Ya, mustahil kamu jumpa Allah di dalam istana kamu. Maknanya selagi mana dia duduk sebagai seorang raja, bermewah-mewah dengan kebesaran, dengan segala-galanya, dia tak akan jumpa Allah. Apa makna jumpa Allah tu? Mengenal Allah dan menjadi wali Allah, tu maksud dia. Akhir sekali dia tinggalkan istana dia, dia tinggal pangkat raja dia, dia tinggal semua keluarga dia, dia pergi keluar. Ya, dia mencari, dia belajar untuk menjadi wali Allah. Dan menjadi wali Allah yang terkenal. Ada juga yang macam tu. Allah. Tapi walaupun yang tu wallahu alam. Saya tak tahu, nanti saya rujuk baliklah. Ya, kalau dah jadi wali tiba-tiba Allah lucukkan balik. Ya, kerana kalau kaedah umumnya Allah Taala ni dia pilih orang yang sudah memang dia tahu selayaknya. Wallahu alam. Ya, selayaknya. Dan mungkinlah ada beberapa perkara, cuma kalau maqam, diturunkan maqam tu ada. Ya, kerana kadang-kala kedudukan kita ni ada dia adab. Dia benda yang paling tinggi sekali pada awliya Allah ni adalah adab. Adab dia dengan Tuhan. Sebab tu dia tidak akan pernah rasa
apa saja yang ditimpa ke atas dirinya adalah bagi dia sesuatu kegembiraan. Macam kita kata Sayyidina Uwais Qarni tu. Tu aulia Allah, wali Allah. Ya, sehingga Allah bagi dia sakit pun dia terima dengan redha. Dia tak nak sembuh. Cuma mak dia saja supaya berdoa, supaya suruh dia berdoa, supaya Allah sembuhkan dia. Dia kata, wahai Allah, kalau mak aku ni tak suruh aku untuk aku berdoa dan kamu suruh aku taat pada mak aku tak akan doa. Ya, kenapa? Dia sudah seronok dengan apa yang dia ada. Apa yang dia ada? Penyakit yang diberi oleh Allah. Siapa Allah? Kekasih dia. Kita ni kan, kalau kita bercinta, kita berkasih sayang ni, apa saja daripada kekasih kita, kita rasa seronok. Termasuklah dia cubit kita pun. Kita rasa okey kan? Betul kan? Cubit apa? Cubit, tengok memang mewah. Merah ni. Ya, macam mana? Okey. Begitulah wali-wali Allah menjaga adab dengan Allah. Kerana dia tahu bahawa sesuatu yang Allah lakukan untuk dirinya, itulah yang terbaik. Dia tak akan mungkin membantah. Itu adab. Tapi mungkin kalau kadang-kadang dia tersalah adab, dia turun makam dia. Sebab wali ni dia ada kedudukan makam-makam dia sehingga disebut kutub. Ya, kutub ni biasanya disebut adalah ketua para wali pada zaman-zaman tertentu. Wallahu alam selebihnya. Tapi di segi akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, wali itu ada? Ada. Mana hadis ni? Hadis Nabi ni. Mana ayat Quran? Ala inna awliya Allah. Ya, ada ayat Quran yang mengatakan, sebab ada pihak dia tak terima wali ni ada. Bagi dia tak ada wali, manusia biasa saja. Sama saja. Kemudian bila mana dia tak mengaku wali, bila mereka tak menerima wali, mereka tidak menerimalah ilmu-ilmu tentang kasyaf. Wali ni kan Allah buka mata hati dia. Mata hati dia ni kan dia boleh tahu. Macam tadilah, dia sebenarnya, kita duk bincang pasal mata hati, sebenarnya dia roh. Ya, seorang wali Allah ni, roh dia dah kembali kepada keadaan hampir menjadi asal roh tu. Diri dia. Kenapa sekarang ni kita boleh bercakap? Sebab roh ada. Kita boleh melihat sebab roh ada. Kita boleh mendengar sebab roh ada. Jadi kita mendengar dengan apa sebenarnya kalau kita tanya soalan? Tapi bab-bab begini ni tak boleh dibincang secara umum. Takut-takut orang salah faham. Jadi sebenarnya kita bercakap dengan apa ni? Dengan roh lah. Ya, kalau roh tak ada, sebelum ni bukan main lagi banyak bercakap. Dah sepatah-patah perkataan tak boleh nak bercakap. Sebelum ni tajam pandangan dia. Bila roh keluar jadi mayat, satu pandangan pun dia tak dapat melihat. Jadi roh ni dia ada kekuatan, bahkan dia tak tidur dan dia tak akan mati. Ya, yang mati tu bila mana berpisah roh dengan jasad tu dah mati. Jadi roh ni ada kekuatan. Jadi bila mana aulia-aulia Allah ni dah dekat dengan Allah, Allah dah buka hijab ni, menyebabkan kembali balik mata roh yang asal, yang tajam, pendengaran roh. Sebab tu kita cakap dalam hati dia dengar. Sebab roh ni dia bukan ada mata saja. Sebelum ni kita duk bincang pasal mata hati. Habis telinga hati. Takkan hati ada mata saja, tak ada telinga. Maka kalau kita baca dalam ayat-ayat Quran, hati ni ada telinga dia. Sebab tu dia boleh dengar. Kita cakap dalam hati tu dia boleh dengar. Sebab telinga dia ni, telinga roh dia kalau kira-kiranya dah mula terbuka, dia punya hijab. Hijab ni pun payah juga kita nak bercakap. Apa makna hijab? Dinding yang menghalang kita. Kalau dinding tu diangkat, kita boleh nampak. Nampak apa? Kan depan kita ni kan banyak jin ni. Ada alam jin kan? Kat mana alam jin tu? Di keliling kita ni lah. Kita pergi ke kubur tu, ada apa kat situ? Alam barzakh. Kita pergi ke kubur tu simbolik aja di situ. Di situ ada alam barzakh. Mak kita duduk alam barzakh, ayah kita duduk alam barzakh. Sahabat-sahabat kita duduk kat situ, duduk alam barzakh. Ada nampak alam tu? Ada tak alam tu? Kenapa tak nampak? Sebab ada hijab di dinding mata kita ni, hijab. Wallahu a'lam selebihnya. Ada malaikat tak kiri kanan ni? Kenapa tak nampak? Ni mata kita tak mampu nak melihat kerana terdinding. Nabi nampak tak Nabi? Malaikat. Nabi nampak malaikat. Kan dalam rupa yang asal Nabi nampak malaikat. Maknanya Nabi itu telah dibuka hijab oleh Allah dengan kedudukan Nabi, dengan kedudukan Rasul yang berinteraksi dengan malaikat, maka nampak. Yang inilah yang kita duk cerita sekarang ni. Bahawa di sana ada wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Pukul berapa dah kita ni ya? Dah habis dah masa kita ni. Baru nak mula baru ni. Ada soalan? Dah habis dah ni mengaji ni. Boleh balik dah kita ni. Tak ada apa. Allah.
Tapi walau bagaimanapun, kesimpulan pada hari ini ialah pertama sekali supaya Allah jaga hati kita daripada riak. Ya, tolonglah berdoa pada Allah. Kerana kadang-kadang nak jaga hati ni susah. Ya, sebab dia berbolak-balik, dia tak tetap. Kadang-kadang kita sendiri pun tak faham kenapa hati kita macam ni. Ya, ya, kejap lain, kejap suka, kejap sedih, kejap seronok, kejap gembira, kejap derita, duka cita. Ni, ya, kejap-kejap rasa lapang, kejap-kejap rasa sempit, kejap-kejap rasa ikhlas, rasa khusyuk, tiba-tiba pula rasa lalai, rasa nak tunjuk kat orang. Ada masa-masa tertentu nak tunjuk. Ya, kadang-kadang nak jadi itu, nak jadi ini, nak jadi apa? Nak jadi selebriti kan? Ada rasa nak jadi selebriti. Ya, supaya orang kenal kita semua. Sebab tu kadang-kadang ustaz-ustaz akhir zaman pun sama juga. Dia sebenarnya ustaz ni manusia. Manusia ni dia tak terlepas daripada ujian-ujian yang kena pada manusia. Ya, tak kira manusia tu gelarnya apa. Tapi oleh kerana ujian tu kena pada manusia, maka manusia tu kena semualah, termasuk ustaz lah. Ada tak ustaz nak masyhur? Ada juga. Ya. Ada. Tapi kita nak kata macam mana dalam dunia hari ni? Hati kan? Hati tu yang kita balik hati masing-masing, serah pada Allah, minta tolong dengan Allah. Ya, tolonglah aku ya Allah. Aku nak up status ni, apa yang aku nak? Ya. Kadang-kadang kita up satu status, kejap-kejap tengok dah berapa like dah. Duduk 5 minit tengok pula kan. Nak apa tu sebenarnya tu? Kata nak nasihatkan orang, saya up ni kerana nak nasihat orang. Tapi ada peliknya juga dia tulis ni untuk diri sendiri. Kalau untuk diri sendiri kenapa up kat situ? Tak payah ajalah. Ya, kalau tulis untuk diri dan berkongsi, tu kena tulis macam tu. Kalau untuk diri sendiri tak payah. Cukup untuk diri sendiri. Itulah insya-Allah setakat tu dahulu. Yang kedua, doa juga pada Allah supaya Allah hindarkan diri kita daripada kita berdepan dengan wali-wali Allah yang kita tak jaga adab dengan dia, bahkan bermusuh dengan dia, sedangkan dia wali Allah. Sebab kita tak kenal dia. Ya, minta dengan Allah hawa-hawa, tolonglah ya Allah, engkau jagalah adab aku ya Allah, engkau jagalah akhlak aku ya Allah, engkau jaga lidah aku dan sikap aku ya Allah bila mana aku berdepan dengan kekasih-kekasihmu, wali-walimu ya Allah. Kerana aku tidak mengenali ya Allah wali-walimu. Dan kalau sebelumnya aku pernah menyakiti hati walimu ya Allah, aku pernah mengatakan sesuatu yang tak selayaknya kepada awliya-awliyamu ya Allah, aku minta ampun ya Allah. Kena bagi tahu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selebihnya serah pada Allah. Allah, ya. Ada soalan? Silakan tuan. Dalam hadis riwayat oleh Sayyidina Ali, dia ada sebut bahawa Nabi ada menunjuk Ali, Sayyidina Ali dan Fatimah untuk solat malam. Bolehkah kita menghantar mesej mengajak rakan-rakan untuk solat tahajud? Dia begini tuan-tuan ya. Ada satu bab kan kita nak berkongsi. Dia begini tuan, kalaulah kawan kita tu dia minta daripada kita lah. Dia minta daripada kita, kalau Haji, kalau Hajah bangun malam, mesej lah juga pada saya, kejutkan saya. Yang tu boleh. Ataupun kita dalam grup kan, dalam grup kita dah bagi tahu awal-awal, ya, kalau siapa-siapa yang nak bangun, insya-Allah saya boleh tolong kejutkan kalau saya bangun. Ya, kalau siapa-siapa yang bangun, boleh tolong mesej dalam grup. Sebab bab tersebut dia bab yang bimbang-bimbang dia mengganggu. Contoh kita mesej kejutkan orang tak mau. Yang tu salah kita tu tuan Haji. Salah kita sebab dia berkait dengan, sebab itulah kalau kita nak qiyamul lail, kita jangan buka speaker luar tu. Ya, tolong ingatkan pada Bilal tu, jangan takut dia tersalah buka speaker luar. Kita nak kata kita buka je lah ustaz, kita zikir kuat-kuat biar yang ada sekeliling ni bangun. Tak boleh, salah. Mengganggu. Kerana waktu tu memang waktu rehat. Allah sebut dalam Qurannya, waja'al laila libasa. Allah jadikan malam tu untuk libas. Libas tu sebagai pakaian untuk dia selimut, untuk tidur, untuk dia rehat. Kecuali dia bagi tahu pada kita, tolong kejutkan saya. Ya, kalau Tuan Haji bangun, kalau Tuan bangun, qiyamul lail, tolong kejutkan saya. Saya juga nak bangun, tu boleh. Ataupun kita tanya dulu. Ya, siapa-siapa yang kalau nak bangun, saya boleh tolong kejutkan. Itu pun kalau saya bangun lah. Tapi itu pun payah juga nak kena jaga hati kita kan. Jadi tak apa, walau bagaimanapun kita pakat boleh. Kita buat satu grup. Siapa-siapa nak masuk grup ni, kita pakat-pakat kejutkan pukul 4 pagi, pukul 5 pagi. Tu boleh.
persetujuan bersama. Tapi kalau kita blast mesej kita tu kepada yang tak setuju, kemudian dia terasa hati, itu salah kita. Memang ada. Mentang-mentang dia bangun tahajud, dia suruh kita bangun juga. Kita penat, dia cakap. Yang tu tak boleh, itu salah kita. Walaupun ada Nabi kejutkan, ya, itu lain. Kecuali anak kita, orang rumah kita itu bawah tanggungan kita. Dan disunatkan juga. Kalau kita bangun, kita solat dulu 2 rakaat ke berapa rakaat, kita pergi kejutkan isteri. Kalau dia tak nak bangun, kita renjih-renjihkan air. Itu ada dalam bab tu. Tapi kalau jiran kita, itu kita kena tanya dia dulu. Wallahu a'lam. Ya. Banyak digunakan. Itu sampai jelas ke tak masuk 40 ke dalam 40 Ustaz, 40 hadis 40 hadis cinta Allah, 40 hadis ya. Dia ada jawapan yang panjang. Nanti saya rujuk balik. Saya baca dah yang tu, tapi dah agak lama. Jadi secara ilmiah, secara tepat tu saya lupa ingat. Ada jawapan dia dalam buku Matan Arba'in, hadis 40. Hadis 40 Matan Arba'in yang Imam Nawawi tu. Yang buku dulu dia cetak warna hijau, tebal tu. Depan tu dia cerita satu-satu. Ya, antara imam yang memulakan penulisan hadis 40 tu ialah Imam Nawawi. Sehingga dia terkenal dengan Matan Arba'in Imam Nawawi. Hadis 40 Imam Nawawi. Ya, sebab di sana ada hadis-hadis Nabi yang mengatakan sesiapa yang hafal 40 hadis. Begini kelebihan-kelebihan dia. Yang tu saya dah agak lama dah. Nanti saya dapatkan secara detail. Saya mungkin minggu-minggu akan datang lah, insya-Allah, ya. InsyaAllah saya detailkan sikit. Dan kalau ikut Imam Nawawi pun 40 ni dalam kitab Riyadhus Salihin. Ya, bila mana ditanya tentang umur, bila dikira umur orang ni, dikira dah lanjut usia dia. Maka ada dua pandangan ulama. Ada ulama kata 60, ada ulama kata 40. Ni angka 40 ni. Bahkan 40 ni pun ada dalam ayat Al-Quran yang Nabi Musa tu. Ya. Arba'ina yauman. Ya, keluar 40 hari. Yang itulah juga yang orang tabligh ambil istilah 40 hari. Dia panjang sikit tu. Nanti saya ambil satu masalah dalam 5 minit akan datang tu, minggu depan lah, insya-Allah, ya. Saya uraikan sikit supaya lengkap dia punya penjelasan dia. Ya, sama-sama. Wallahu a'lam. Okeylah, setakat tu dahulu, insya-Allah, ya. Okey dah, masa kan? Ada soalan? Ada soalan lain? Kalau tak ada, saya nak soal Ustaz. Silakan. Saya nak kongsi saja, ya Ustaz. Silakan. Kongsi yang berkaitan dengan Yaman tu kan? Ya. Perempuan, pengalaman lah, barakahnya bumi Yaman, ya. Saya ni pernah pergi dah 3 kali, ya. Jadi pertama kali saya pergi, pengalaman, pertama kali saya pergi, kita ni dijemput oleh rakyat Malaysia yang duduk kat sana, dijemput oleh Baba Nur, isteri Habib Omar. Banyak jemputan, malah di rumah isteri Habib Omar, Baba Nur, kita makan jamuannya makanan Indonesia. Sebab pekerja-pekerjanya Indonesia, pelayan-pelayan semua pekerja Indonesia. Pergi rumah kawan daripada Malaysia pun makanan ayam dan ikan, ya. Ikan susah sikit. Tapi kita mengharapkan pergi ke Yaman nak makan kambing. Sebab kita masa tu baru famous makan nasi Arab, ya. Hadramaut. Jadi kami ni mencari nak makan restoran Hadramaut. Minta dengan Ustazah Alina, pergi dengan Ustazah Alina, nak makan restoran makanan nasi Arab. Puan tahu tak, dekat sana tu restoran tak dibuka kepada muslimat. Tak dibuka kepada muslimat secara open. Kalaupun suami nak bawa isteri, anak-anak, perempuan, dia ada bilik, ya Ustaz, ada bilik khas, bilik. Jadi duduk dalam bilik itu. Yang kita ni tak tahu Yaman tu apa ada kat Yaman, di mana Yaman masa tu. Jadi kita bawa macam budaya Malaysia lah. Sekarang ni Yaman agak tercemar bila dah ramai sangat orang luar datang, Jadi bila kami sampai satu masa, duduk 2 minggu kat sana, sampai satu masa teringin nak makan kambing. Nak makan kambing. Yang ada di sana daging ayam. Betul tak? Kambing susah dapat, susah. Ikan lagi susah. Rupanya kawan saya dalam diam-diam teringin nak
makan ikan. Jadi ada satu jemputan tu, Rumah Raya Malaysia, kawan punya kawan. So dijemput kami. Ini yang terjadi kat saya, barakah di bumi Yaman. Jadi bila satu hari tu dijemput makan malam, memang lapar sangat dah. So dia bakar dalam tu ayam dan juga potato. Memang nampak sedap lah. Dan masa tu Ustazah Alina ikut saya. Ustazah Alina ni tak makan ayam dan saya pun tak makan ayam. Jadi bila dihidangkan, masa hidangan tu dikeluarkan, dia bakar, dia apa semuanya, kawan kita ni, kami pun makan. Bismillah. Masya Allah, saya makan, saya teringin nak kambing, ayam jadi kambing. Saya tak sedar itu ayam, malah saya nampak itu ayam. Saya kata sedap ni kambing. Kawan saya sebelah, Ustazah Alina nampak saya makan, dia kata, kawan ni lapar sangat ke? Tapi dia tak keluar hati dia, sebab dia tahu saya tak makan ayam. Saya makan, sedap saya makan. Rasa kambing. Okey, lepas tu makan, kami terus makan. Saya terus makan kambing, makan ayam. Lepas tu sampai ke kawan saya yang teringin nak ikan. Dia kata, Masya Allah sedap ni ikan, kata dia. Masa dia sebut ikan tu, tuan rumah dia kata, ini bukan ikan, ini ayam. Dia sebut ayam, saya pun ayam. Maksudnya barakahnya, apa yang kita rasa kita nak, Allah bagi. Kawan saya tu ini tengah nak ayam, dia dapat ayam. Tapi dia sebut ikan. Bila sebut ikan tu baru tahu rumah tu sedar. Ini bukan ikan, dia kata ini ayam. Lepas tu saya stop. Tapi saya tak tunjuk lah. Jadi nak tunjukkan apa yang kita teringin ni, kita macam drama je, tapi ini yang terjadi kat saya sendiri, kat kawan saya. Dan Masya Allah, Alhamdulillah. Tentang gambar Habib Umar, ini kawan-kawan yang dah belajar di Yaman 4-5 tahun. Bila dia orang letak gambar Habib Umar, kenapa masih bertudung di rumah sedangkan dengan keluarga perempuan? Dia kata, Habib nampak apa yang kami buat dalam ni. Jadi dia sentiasa menjaga aurat dia, sentiasa bertudung di rumah walaupun tak ada, bukan mahram. Sebab adanya agama, sebab roh tadi yang Ustaz cerita tadi kan, ilmu roh dan juga kasabnya apa ni, wali-wali Allah ni dia nampak walaupun dia tak ada di depan mata kita, walaupun hanya sekeping gambar. Itulah. Tapi itu mendalam Ustaz Ya. Pergilah ke Yaman ya, sebab bumi Yaman ni sangat barakah. Dan kuburnya Zambar tu memang itu salah satu acara yang kita perlu sampai ke situ lah. Macam kita pergi ke Madinah ke Batik kan? Kalau pergi ke Yaman, kena pergi ke Zambar. Di situ ada beratus ribu wali Allah yang dikebumikan di situ kan. Dan Zambar tu macam tak ada, macam sentiasa tengah berderang, bercahaya macam siang. Itulah sekadar perkongsian sikit ya. Ya Kak. Ya Ustaz. Ada permintaan ni untuk bacaan sedekah Al-Fatihah ya kepada Allahyarham Muhammad Adib Kasim, yang bekas anggota Bombo tu, ada permintaan. Sempena 17 Disember ni masuk tahun ketiga kematian Allahyarham. Jadi permintaan kita sama-sama lah. Doa juga ibu kepada pekerja Masjid Al-Falah ni yang Bangladesh, Memon tu ya. Memon tu mak dia meninggal dekat semalam. Dan kita samakanlah sekalikanlah doa untuk border beliau. Dan Mak Hafiz Bilal Masjid Al-Falah juga meninggal baru-baru ni kerana COVID. Asalnya sakit biasa tapi meninggal kerana COVID. Bilal ya, yang putih itu yang Ali menyebut tu. Dan lepas tu dia juga COVID. Dan kali kedua dia COVID. dah start bertugas dah. Alhamdulillah. Itu dan sebelum Ustaz baca doa, nanti di luar sana Ustaz dah beritahu dah ada Ustaz bawa ayam dan ada 20 ekor ada. Tolong siapkan, jangan ada pertukaran kalau boleh, RM24 seekor. Kalau boleh kita habiskan selepas kuliah nantilah. Dan sebelum saya segera balik untuk doa pada Ustaz, saya dah tak nak buat pengumuman lagi lepas ni. Esok kuliah kita ya, insyaAllah jam 10 pagi bersama Dr. Hafizah Musa di sini lah. Jadi semua dia buat dia. Okey Ustaz, kita tutup dengan doa. Terima kasih. Jadi pertamanya insyaAllah kita sama-sama baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fil ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liabaina wa liummahatina wa lijaddatina wa liajdadina wa liahlina wa liahli baitina wa liikhwanina wa liakhawatina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabbana wa liman awsana wa astawsana wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar ya azim ya arhamar rahimin ya amar rahimin ya amar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wassi' madkhalahum wa aghsilhum bil ma'i thalji wal barad wa naqqihim minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma abdilhum khairan daran min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa a'izhum min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabin nar. Allahumma la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma arzuqna qabla al mauti taubah wa 'inda al mauti syahadah wa ba'da al mauti jannatan wa na'iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum ya karim.